Hello. Hai. Assalamualaikum. Okey, jumpa lagi dengan Cik Ros kali ni. Okey. Kali ni Cik Ros masih lagi nak sambung sembang-sembang kita pasal berdamai dengan takdir. Okey. Macam kita dah bincang dalam video yang sudah, kita dah sembang-sembang pasal kita yakin bahawa bila Allah ambil sesuatu daripada kita ataupun tidak takdirkan sesuatu yang kita harapkan sangat pada dalam kehidupan kita, kita doa minta tapi Allah tak bagi ataupun kita dah ada tapi Allah ambil balik perkara tersebut sebab benda itu bukanlah yang terbaik untuk kita. Okey, bila menetapkan perkara itu dalam hati, jangan silap menerima bahawa Allah okeylah, kalau benda itu tak baik untuk kita, Allah dah ambil ataupun Allah tak bagi pada kita, jadi kita pun duduk dengan okeylah, tak apalah, tak payah buat apa-apalah. Itu adalah satu pemahaman yang salah dalam berdamai dengan takdir. Bukan begitu. Jika sesuatu yang kita mohon itu Allah tak bagi pada kita, Allah tahan daripada kita, walaupun kita rasa benda itu baik untuk kita, ataupun benda tu dah ada dalam tangan kita tapi Allah ambil balik daripada kita, okey, kita sudah menerima bahawa benda itu mungkin tidak baik untuk kita pada ilmu Allah, dalam ilmu Allah. Jadi apa benda yang kita boleh buat adalah bukan kita duduk dan kata apa berfoya-foya ataupun tak buat apa-apa, tidak. Jika kita dah terima takdir bahawa benda itu bukan untuk kita, fungsi kita sebagai hamba Allah adalah mencari jalan lain kepada apa yang kita nak tu. Okey, kemungkinan kita nak satu mungkin kehidupan kejayaan yang baik. Okey, jadi kalaulah kita minta, contohnya minta kerja di sini tak dapat, minta kerja di sana tak dapat, kita usaha lagi lah. Kita usaha lagi, cari tempat lain. Sebab apa yang kita rasa macam satu company yang baik, itu baik untuk kita lah. Kita rasa company itu stabil, gaji yang dia tawarkan bagus, tapi Allah tak bagi untuk kita. Kemungkinan dia tak bagus untuk kita, tetapi tentulah ada yang lebih baik untuk kita. So yang lebih baik itu dia tak jatuh begitu saja daripada langit kepada kita. Itu kita kena faham. Jadi kita kena usaha cari ruang-ruang dan peluang yang baik, yang lain untuk kita. Begitu juga contoh dalam hubungan, kita dah ada satu pasangan yang kita rasa baik, sesuai untuk kita, kita pun berfikir nak memanjangkan atau melanjutkan hubungan itu, tiba-tiba terjadi sesuatu yang kita tidak jangka, jadi hubungan itu putus. Kita pun dah lama, dah libang-libu kita dah terima takdir kita yang dia bukan untuk kita. Okey, kita usahalah untuk mencari calon-calon yang lain yang kita tak tahu. Kalau kita tak cari, kita tak tahu kita nak dapat apa. Jadi kita cari selagi sebab usaha itu adalah pada tangan kita, manusia, hamba Allah. Tapi yang menentukan hanya adalah Allah. Tapi kalau kita tak ada usaha itu, mana kita nak cari, mana kita nak jumpa, Okey, jadi kena usahalah. Usaha, kalau satu itu dah bukan ditakdirkan untuk kita, kita usaha cari yang lain. Ini dalam hal kita boleh berusahalah. Ada juga setengah-setengah keadaan, contohnya kita kematian orang yang kita sayang, contohnya ibu atau bapa. Dalam hal tersebut kita sedih, kita kecewa, tapi tak adalah kita nak cari bapa baru kan. Tak adalah, itu dalam kes-kes yang lain. Ini dalam kes di mana kita berdamai dengan takdir, tetapi kita juga berusaha untuk mencari takdir lain yang Allah telah tentukan untuk kita, yang lebih baik untuk kita. Itu penting, sebab kita tidak boleh duduk. Sebab kalau kita duduk saja, satu hari lama kelamaan kita akan kembali kepada fasa tadi, kata-kata macam dah terima takdir itu, kemudian kita teringat balik kekecewaan dan kesedihan itu sebab kita tak dapat ganti yang lain itu lagi. Kita tak nampak lagi hikmahnya di mana Allah tak bagi kita apa yang kita nak tu. Lambat kadang-kadang hikmah yang
kita nak nampak tu sebab kita ni manusia, kita ni kurang ilmu, kita ni lemah. Jadi kita lambat nampak hikmah yang daripada sesuatu peristiwa yang berlaku itu. Jadi kadang-kadang bila kita tak nampak hikmah itu, kita akan kembali kepada menyalahkan diri kita, menyalahkan takdir semula. So kita tak mau perkara itu berlaku. Kita sentiasa kena jadi manusia yang okey, kita usaha. Kalau Allah tak bagi, yakin itu bukan yang terbaik untuk kita. Terimalah takdir kita, cari yang baru. Sebab kita nak tahu apa di hadapan kita yang Allah beri yang baik untuk kita tu. Kalau kita dapat, yes, Alhamdulillah, this is the best for me. Okay? Sebab dalam hidup kita ni, dia bukan stagnan dekat situ. Kita kata okey, Allah dah bagi kita, Allah takdirkan sesuatu ni untuk kita. Kan katalah pasangan kita ke kejayaan yang baik dan sebagainya. Tapi satu hari nanti, apa yang baik itu yang Allah takdirkan untuk kita satu masa dulu, boleh jadi pada satu masa dan ketika dia tidak lagi bagus untuk kita. Jadi Allah akan gantikan lagi dengan yang lebih baik. So kita jalani kehidupan kita sentiasa bersyukur dengan apa saja yang datang. Baik ke tidak baik bukan kita untuk menghukumnya, sebab kita tak tahu. Apa yang kita kata bala hari ini boleh jadi laba pada satu masa di depan. Apa yang kita rasa laba sekarang ini, untung dan tuah kita, boleh jadi di satu masa depan dia akan menjadi bala kepada kita. Okey? Jadi sentiasa berdoa supaya apa saja yang Allah rezekikan untuk kita adalah yang terbaik untuk kita. Yakin bahawa itu adalah terbaik untuk kita. Tetapi kita juga dalam mood ataupun fasa yang di mana minta Allah bantu kita untuk sentiasa bersyukur dengan apa saja yang Allah takdirkan untuk kita. Itu maksudnya sebenar dalam berdamai dengan takdir. Jadi kepada siapa yang menonton video Cik Ros ini, yang masih lagi memujuk hati untuk berdamai dengan takdir, ataupun sudah berada di fasa hujung-hujung, sudah boleh menerima dan boleh berdamai dengan takdir, tetapi belum memulakan langkah mencari takdir baru yang Allah akan tentukan untuk dia, silalah rangka perjalanan hidup anda supaya anda temui apa yang Allah nak bagi untuk anda tu di depan. Cari kita sebagai manusia ni, cari di mana apa Allah nak bagi kita dengan hati yang gembira, hati terbuka. Allah sentiasa di depan sana ada yang baik untuk kita, tapi kita tak tahu. Jadi kita kena berusaha kepada perkara tersebut. Okey, untuk sekian kali ini Cik Rod doakan semuanya tenang, damai dan bahagia. Sekian.